ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 73, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya atau pada kata dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Kemudian di bawah tu, dan bahawasanya zuhud yang lebih sempurna, zuhud pada tiap-tiap yang lain daripada Allah. Dan bahawasanya ni, dan ketahui olehmu bahawasanya perbezaan antara zuhud dan fakrun. Zuhdun, fakrun. Zuhdun kita sebut dengan zuhud. Fakrun kita nak sebut dengan fakar. Bunyi pelik kan? Sebab dia biasanya kalau kita nak berhenti, dia nak berhenti, nak wakaf lah. Kalau baris di tengah tu baris mati, maka baris mati di tengah tu akan diletak baris sebagaimana baris huruf sebelum. Contohnya zuhdun. Zuhdun, he baris mati, kita berhenti, kita baca, kita sebut dengan zuhud. Syukrun, kita berhenti, kita sebut dengan syukur. Sabrun, sabrun, baris mati. Sabrun kita wakaf, ra kena mati, kita pun baris atas, sabar. Fakrun, nak sebut dengan fakar tu pelik lah kitanya, sebab kita biasa sebut dengan fakir. Fakir orang yang apa. Dia fakir macam di muka surat sebelah tu. Muka surat sebelah, muka surat sebelah, muka surat 74 tu, baris yang ke-8, 7 daripada bawah. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir itu, fakir itu orang yang apa-apa. Fakir itu jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia, dan tiada ada ia loba pada menuntut harta, maka pangkatnya pangkat fakir hampir daripada pangkat orang yang zahid. Itu zahid. Fakir orang yang apa, zahid orang yang hati berpaling daripada dunia. Fakir orang yang apa, zahid orang yang zuhud. Zuhdun, fakrun, itu masdar. Zuhdun, fakrun, itu masdar. Zahida yazhudu zuhdan. Mana ni zuhdun ni, mana apa ni? Orang yang berpaling hati. Jadi zuhdun, fakrun. Tapi kita nak sebut tu, zuhdun kita sebut dengan zuhud. Fakrun, sabrun kita sebut dengan sabar. Fakrun, fakar. Tapi sebut gitu pelik. Kena sebut fakrun ataupun fakir gitulah. Dia fakir berqaf yara, orang yang apa, zahid orang yang zuhud. Nak sebut macam mana tu, fakir-fakir pun tak apalah. Jadi bahasa Malaysia, kita bahasa Melayu, bahasa Arab. Kita bukan cakap Arab, kita cakap Melayu. Jadi bahasa ni orang tak pertikailah. Sebab kita bukan cakap Arab gini contoh-contoh.
Orang duduk petikat. Muhrim mahram tu lah. Orang duduk petikat tu. Muhrim ni orang ihram. Betul. Dah bahasa Melayu kita muhrim orang yang haram nikah. Tak betul tu muhrim orang ihram tu muhrim bahasa Arab. Kita muhrim bahasa Melayu. Bahasa Arab orang yang haram nikah disebut mahram. Batu timbulnya sumbang mahram. Timbul sumbang mahram. Kenapa tidak sumbang muhrim? Wallahualam lah. Atau tanya Dewan Bahasa dan Pustaka lah tu. Jadi muhrim ni salah. Tak salah. Muhrim bahasa Melayu, mahram bahasa Arab. Dah kita cakap Melayu ke, cakap Arab, cakap Melayu muhrim lah. Tapi Arab bunyi mahram. Gitu je lah. Ini kita sebut fakir. Fakir pun tak apa. Bahasa Melayu lah. Dan bahawa perbezaan antara zuhud dan fakir, bahawasanya zuhud itu terasing ia, terlepas ia seseorang daripada dunia. Terasing ia, terlepas ia berapa? Berpaling hati lah terasing tu. Terasing ni terlepas, berpaling hati daripada dunia kerana taat. Jadi hati berpaling daripada dunia tu kerana taat. Apa kerana taat? Kerana zuhud adalah sifat kepujian. Zuhud adalah sifat kepujian. Maka hati pun berpaling daripada dunia. Kenapa? Kerana taat. Kerana taat. Ada ni? Kenapa? Kerana Nabi perintah izhad fid dunya, zuhud oleh kamu pada dunia. Yuhibbakallah, nescaya kasih akan dikau oleh Allah. Itu Nabi perintahnya. Maka zuhud ni terasing. Mana apa ni? Terlepas ia daripada dunia kerana taat. Kerana taat serta kuasa ia seseorang atasnya atas dunia. Dia kuasa nak cari dunia. Bahkan ada dunia di tangan. Tapi hati zuhud, hati terlepas, hati berpaling. Kenapa tu? Kerana taat. Taat maknanya ikut perintah syarak. Serta kuasa ia atasnya atas dunia. Itu zuhud. Adapun jika terasing engkau daripada dunia, terlepas engkau dari dunia, dengan bahawa dunia tak ada pada diri engkau, dunia tak ada pada ketika gemar engkau padanya pada dunia, maka itu dinamakan fakir, yakni apa? Tiada ada ia seseorang itu zuhud. Di zuhud ni pembicaraan berkaitan dengan hati. Adapun fakir ni ni pembicaraan berkaitan dengan hak zahir. Zuhud berpaling hati daripada dunia, terasing hati, terasing terlepas hati daripada dunia kerana taat akan Allah. Dia dalam keadaan dia kuasa atas dunia. Bukan kuasa saja untuk mendapatkan dunia. Bukan dunia ada di tangan. Tapi hati terlepas, berpaling di dunia kerana taat. Kerana taat akan perintah syarak. Dalam keadaan dia kuasa atas dunia. Bahkan terkadang dunia banyak di tangan. Itu zuhud. Adapun fakir, adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya pada dunia, maka itu dinamakan fakir. Yakni papa. Orang papa. Hati nak ke dunia, gemar ke dunia, kasih ke dunia. Kemudian serta dengan cari dunia sungguh-sungguh, tapi rezekinya kurang. Maka di tangan dia
terasing di dunia, tak ada dunia di tangan, itu dipanggil orang yang papa, orang yang susah. Tiada adik ia zuhud. Bukan dia zuhud sebab dia gemar pada dunia. Sebab itulah kita persoalan zuhud ni, jangan kita tengok kok zahir. Tengok zahir macam mana, tengok orang yang susah hidup dia, kepayahan hidup dia. Ni baru orang zuhud sungguh. Tengok orang banyak dunia di tangan, banyak dunia di tangan, ni ahli dunia, bukan orang yang zuhud daripada dunia. Salah. Ini bicara bab hati. Zuhud ni bicara bab berpaling hati di dunia. Di tangan ada ke tidak ada, terkadang banyak dunia di tangan, terkadang memang tidak ada dunia di tangan. Ni balik kepada contoh para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat yang terkemuka kaya raya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kaya, orang berniaga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kaya. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, tu yang ceritalah. Abraham bin Auf radhiyallahu anhu, sudah ceritalah tunya. Itu di antara sahabat yang wajib syurga, kaya. Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hartawan, kaya, banyak dunia di tangan. Dan ada di kalangan sahabat yang susah, yang miskin, yang tidak ada harta, yang tidak ada makanan. Dan ada sahabat yang tidak ada rumah tangga, hanya duduk menumpang di serami masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil al-Suffah. Di antaranya dikepalai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hanya menumpang di tepi serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada rumah tangga pun. Tapi para sahabat radhiyallahu anhu, mereka orang yang sangat zuhud, berpaling hati di dunia. Batu sahabat yang kaya raya macam mana pun, apabila mereka infak mudah-mudah je. Sebab apa? Sebab dunia hanya ada di tangan, tidak ada di hati. Ini kedudukan zuhud para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab zuhud para sahabat ni zuhud yang paling tinggi, berpaling hati mereka daripada selain daripada Allah. Bukan hanya dunia, akhirah pun hati mereka berpaling. Hati mereka hanya menghadap akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zuhud yang paling tinggi lah. Dahulu sudah bicara zuhud arifin yang macam mana. Sebab dia bicara berkaitan dengan pangkat zuhud tu sendiri. Zuhud tak sama pangkat. Bahkan diceritakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat kebun hingga tidur dalam kebun, berbantalkan hulu cangkul. Daun tamar dibuat sebagai tikar. Bila ni? Ketika menjadi khalifah, buat kebun. Pada ni mana buat kerja macam biasa. Ada pun tidak ada apa-apa tanggungjawab, dia semata-mata beribadah, tak ada tanggungjawab. Dia hanya makan sekodar sahaja. Itu di antara jalanan yang mana mereka tidak ada tanggungjawab. Tapi itu persoalan zahir. Yang bicara adalah berkaitan dengan sifat hati. Cuma kita jangan dilakut tadilah, tengok pada zahir. Pakai comel-comel sentiasa. Ni ahli dunia. Allah baju dia buruk-buruk, berkedut-kedut, barulah orang zuhud. Tak betul gitu. Kena beza molek. Zuhud lain, fakir, papa lain. Perbezaan dia. Sebab zuhud ni bicara berkaitan dengan taat hati. Tapi kedudukan pangkat taat hati ni tak samalah. Sebab dia bergantung pada kekuatan dalaman masing-masing. Tetapi ada bagi fakir itu kelebihan atas kaya. Orang fakir ni lebih atas orang kaya.
orang yang tidak ada harta di tangan ada kelebihan atas orang yang kaya. Ni kita cerita orang fakir mana ni? Orang fakir yang yang sabar. Orang fakir yang sabar. Orang fakir yang sabar. Dia sabar dengan kefakiran dia. Dia sabar dengan kefakiran dia. Ada kelebihan atas orang yang kaya, lebih orang fakir atau orang kaya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'u ummati, yadkhulu fuqara'u ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi khamsi mi'ati am. Artinya masuk syurga sekalian fakir. Tu fakir. Fakir, fuqara tu jamak. Fakir mufrad, jamak dia fuqara. Terjemah dia sekalian fakir. Yadkhulu al-jannata, maf'ul bih tu di belakang. Yadkhulul jannata, masuk syurga. Fuqara diterjemah dengan sekalian fakir. Ada yang apa? Fuqara jamak, terjemah dia sekalian fakir. Masuk syurga sekalian fakir ummahku. Dahulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu, daripada ummahku. Dari sekalian kaya mereka itu, mereka ummahku dengan 500 tahun. Dan pada satu riwayat yang lain dengan 40 tahun. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir zahid, atas yang gemar pada dunia. Dan riwayat yang 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba atas yang kaya yang loba. Menyebut akan dia oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun masuk orang fakir ke dalam syurga sebelum daripada orang kaya daripada kalangan ummahku, ummah Nabi SAW. 500 tahun ni ditanggung atas mendahului fakir zahid, atas yang gemar pada dunia, atas yang gemar pada dunia, atas yang kaya yang gemar pada dunia. Ditanggung situ. Fakir yang zahid, nak gitulah, fakir zahid itu isi fa'il itu. Atas yang gemar, yang kaya yang gemar pada dunia. Dan ada pun 40 tahun itu, tadi 500 tahun satu riwayat. Satu riwayat 40 tahun itu mendahului fakir yang loba atas kaya yang loba. Gitu. Satu riwayat Nabi sebutnya masuk syurga sekalian fakir ummahku daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu dengan 500 tahun. Satu hari di hari akhirat 1000 tahun dunia dah. Ini 500 tahun. Jauh tu perbezaan. Satu riwayat yang lain 40 tahun. 500 tahun 40 tahun. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir yang zahid, atas yang gemar, yang kaya yang gemar pada dunia. Dan riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba atas dunia, atas yang kaya yang loba atas dunia. Hak ni orang kaya yang loba atas dunia, gemar pada dunia. Ini 500 tahun. Ada pun orang kaya yang zahid,
Orang kaya yang banyak infak pula pun kemudian daripada orang fakir yang sabar, orang fakir yang zuhud. Orang fakir yang sabar, orang fakir yang zuhud, mereka masuk syurga lebih dahulu daripada orang kaya yang zuhud, orang kaya yang bersyukur. Ni 500 tahun ni orang kaya yang loba. Kalau pergi kepada orang kaya yang zuhud, orang kaya yang syukur, pun masuk syurga lebih dahulu orang fakir yang sabar, yang zuhud. Sebab apa? Sebab mereka tidak panjang persoalan. Mereka tidak panjang persoalan. Tapi walaupun orang kaya yang zuhud, yang syukur masuk neraka lewat daripada orang fakir yang sabar tadi, tapi mereka darjah mereka tinggi. Kenapa? Sebab mereka kaya, mereka gunakan harta kekayaan, sebab mereka kaya yang zuhud, kaya yang syukur. Maka harta yang ada pada mereka semuanya jadi bekal akhirah. Walaupun panjang perbicaraan, panjang hisab, jadi masuk neraka lambat daripada orang fakir, tapi mereka pangkat tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang fakir, yang zuhud, yang sabar masuk syurga lebih dahulu sebab hisab mereka pendek. Orang kaya yang zuhud, yang syukur, dia hisabnya panjang. Tapi hisab panjang sekalipun semuanya kebajikan, kebaikan. Tak ada apa. Lambat lambat pun naik pekat darajah yang lebih tinggi. Ini bicara semua ni di kalangan mereka yang masuk syurga kemudian daripada hisab. Hak masuk syurga tanpa hisab, hak tu segera tu. Tu segera. Hak masuk syurga di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga tanpa hisab tu. Hak ni hak di kalangan ummah Nabi yang masuk syurga kemudian daripada hisab. Sebab di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang masuk syurga tanpa hisab tidak akan menerima catatan amalan, tidak ada hisab dan tidak ada mizan. Yang terima catatan amalan ada di kalangan ummah Nabi yang dihisapkan, akan terima catatan amalan, akan dihisapkan, akan dimizankan, akan ditimbang. Hisab kemudian mizan. Yang kita bicara berkaitan dengan beriman dengan hari kesudahan, rukun iman yang kelima kan. Ada di situ pembicaraan terima suratan amalan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, kemudian akan membaca suratan amalan masing-masing. Kemudian hisab, dia terima suratan amalan ni selepas daripada asy-syafa'atul uzma, selepas dari asy-syafa'atul kubra. Itu bicara hak rukun iman yang kelima. Kan dia ada asy-syafa'atul uzma kan, asy-syafa'atul kubra fi fasil qada, pada pada menceraikan hukuman di mahsyar tu, dalam masa yang lama di mahsyar. Kemudian Allah Ta'ala campur ilham kepada mereka yang terseksa di mahsyar, di kalangan orang-orang yang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa, berjumpa dengan para nabi supaya minta dengan Allah Ta'ala supaya dihisapkan ke neraka lah. Sebab tak tahan dah dengan seksaan mahsyar. Satu nabi tu kan, hak 1000 tahun pula antara satu nabi dengan satu nabi, akhirnya minta syafaat melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi pun mohon kepada Allah untuk dihisapkan. Dari situlah terima suratan amalan,
hisab, mizan. Melainkan mereka yang masuk syurga tanpa hisab, tidak akan terima suratan amalan, tidak ada hisab, tidak ada mizan. Hak tu sama ada orang fakir ke, sama ada orang kaya ke, hak tu masuk syurga sama-sama hak tu. Hak tu tanpa hisab. Ni hak hisab ni. Hisab ni timbulnya orang fakir yang zuhud, yang sabar, lebih dahulu masuk syurga daripada orang kaya yang zuhud, yang syukur. Adapun 500 tahun ni ditanggung kepada orang fakir yang zuhud dengan orang kaya yang gemar pada dunia. 500 tahun lah beza dia. Lepas tu 40 tahun tu pula, itu antara orang fakir yang loba atas dunia dengan orang kaya yang loba atas dunia. Itu dia ditanggungkan seumpama tu, sebab ada dua riwayat hadis. Tapi kalau kita balik kepada orang kaya yang zuhud, yang syukur pun akan kemudian masuk syurga daripada orang fakir yang sabar, yang zuhud. Tapi tak 500 tahun ni. Tapi macam sebut tadilah, walaupun orang kaya yang zuhud, yang syukur tu masuk syurga kemudian, tapi mereka syurga lapis atas, sebab pahala mereka banyak. Tapi kenapa lambat sedikit? Kerana kena hisap. Orang fakir kena cepat kerana dia tidak, dia hisap dia pendek. Ini hak berkaitan dengan orang fakir dengan orang yang kaya. Kalau orang kaya kan, dia boleh infak situ, infak sini, infak situ. Kalau orang fakir, dia fakir ni, satu fakir, satu miskin. Tapi di sini hanya sebut fakir, miskin tidak disebut. Dia fakir miskin. Fakir miskin. Fakir miskin ke fakir dan miskin? Al-fuqara wal masakin. Orang fakir dan orang miskin. Kita kalau bahasa Melayu fakir miskin. Bahasa Melayu kita fakir miskin ke fakir dan miskin? Al-fuqara'u wal masakin. Orang fakir dan orang miskin. Orang fakir, orang papa. Kalau kita gak orang fakir ni orang orang papa lah tau, orang papa. Basak tere. Bukan basak tere. Bukan bangsa basak tere tau. Orang papa, orang fakir, orang papa. Miskin ni orang susah ke mana? Dia kalau sebut kata fakir kemudian miskin, dia fakir ni dia carilah harta. Dia tak boleh nak cari, mana dia dapat kurang daripada separuh keperluan dia. Keperluan dia RM10 sehari, dia cari boleh RM4. Itu dipanggil fakir. Dia cari boleh RM7-8. Keperluan dia RM10, tak cukup lagi tu, tapi dia dapat lebih dari separuh. Itu dia panggil miskin. Miskin dia keperluan RM10, dia cari boleh RM7-8. Kalau keperluan dia RM10, dia dapat RM10 tu pun apa tu? Sepuk-sepuk dah keperluan dia RM10, dia dapat RM10. Kain pagi makan pagi, kain petang makan petang dah tu. Sebab apa? Sebab tak ada simpanan lah. Dia keperluan dia RM10, dia cari dapat RM10. Abang apa ni? Ngam-ngam. Hak ngam-ngam ni. Bukan hak kain pagi makan pagi, kain petang makan petang. Kau tu hak macam mana? Mana hak ni cukup-cukup. Tak ada lebih sikit pun awak simpanan. Tak ada. Kalau ada je gendala apa-apa tengah tu kok, mulalah. Kan ada ni. Dia ngam-ngam.
Tak lebih tak kurang. Tapi ada ketika ada gendala apa-apa kan. Ada ketika tu demam, tak lagi kerja, mula nak korek. Tu pun nak korek, ada kedok nak korek tu, takut tak ada. Tapi tak angin miskin tau. Miskin ni memang tak cukup. Keperluan RM10 boleh RM7-8. Mana apa ni tak cukup. Dia kena kena catu panggil. Catu tau. Dia kena taat. Ada taat. Wah, dia duduk depan giling seumur ni. Bukan taat. Kau ni. Mak taat tau. Wan. Ini bukan anak kau teranung ni. Bukan taat. Dah dia keperluan RM10, dia boleh cari RM7-8 je. Makna dia kena ada catu lah. Ni biar. Tak boleh pakai dah ni. Biar. Ada ni. Dia kena catu lah tu, taat tu. Miskin, orang miskin. Ni dia banyak perkara yang dia kena ni. Dia kena benda tu, benda tak cukup dah. Dia kena pandai, kena satu kan, tak satu. Tu taat tu. Ada pun orang pakir ni taat warna pun dah keperluan RM10, boleh RM4, RM3, separuh pun tak boleh. Tu fakir, lepas tu miskin. Tapi di sini sebut kata fakir ni termasuk miskin lah. Dia fakir miskin ni boleh sebut fakir saja termasuk yang miskin tu, bicara kat sini lah. Maknanya orang yang tak ada benda ni ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Tapi tak dinafikan orang kaya ni kelebihan dia lebih besar kalau nak kira balik. Sebab apa? Sebab orang kaya ni dia boleh bagi manfaat umum. Dia boleh bagi manfaat umum. Dengan kekayaan dia, dia boleh bantu orang Islam yang lain. Itu dia panggil manfaat umum. Ada kelebihan. Tapi yang tadilah kurang sedikitnya sebab dia masuk syurga lambat sedikit. Tapi orang yang ahli syurga ni orang cerita ahli syurga belaka ni. Orang ahli syurga ni di mahsyar mereka tak ada masalah. Maknanya kalau masuk syurga lambat sedikit, sekalipun orang yang ahli syurga barzahnya kebun syurga, mahsyarnya dalam keadaan bukan seksaan. Mahsyar seksaan ni orang ahli neraka, dengan barzahnya sudah lubang daripada lubang neraka. Golongan ni tak tahan dengan lamanya berada di mahsyar. Ni tak tahan lama berada di mahsyar. Tapi bagi orang yang beriman, mahsyar ni seumpama 2 rakaat semayang je. Bagi mereka sangat singkat bagi mereka. Sebab bagi mereka duduk dalam nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada pandangan di mahsyar tu sendiri orang yang beriman sudah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ni orang yang ahli syurga ni. Sekarang ni cerita orang pakir masuk syurga, orang kaya masuk syurga. Tapi orang pakir masuk syurga dahulu daripada orang kaya. Tapi ini cerita orang yang sama-sama ahli syurga. Bila ahli syurganya, mahsyar mereka dalam keadaan nikmat, bukan seksaan. Jadi orang yang kaya masuk syurga lambat sedikit pun mereka ada kelebihan. Sebab dengan harta kekayaan orang kaya yang zuhud, yang syukur ni semuanya pahala kebajikan. Hak ni 500 tahun ni orang kaya yang gemar pada dunia. Orang kaya gemar pada dunia ni mereka kurang infak. Sekarang hak dalam hadis ni masuk syurga sekalian fakir ummahku, daripada dahulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu, daripada ummahku dengan 500 tahun. Orang kaya mana ni?
Sebagai disebut oleh Imam Ghazali, orang kaya yang gemar pada dunia, maknanya infak mereka kurang, tapi akan ke syurga juga, tapi lambatlah sebab perhitungan dia panjang. Ini orang kaya yang gemar pada dunia, bukan orang kaya yang zuhud, yang syukur dengan kekayaan dia. Tapi orang yang kaya yang zuhud, yang syukur pun mereka kemudian juga daripada orang fakir yang sabar. Tapi tadilah, walaupun mereka kemudian, mereka akan masuk syurga darajah yang tinggi dengan pahala kebajikan mereka yang banyak. Dia orang kaya yang gemar pada dunia ni, dia tak ada infak-infak. Kalau kita kata kewajipan tu adalah, kewajipan tu ditunaikan, lepas tu infak tidak ada, akhirnya jadi dunia semata-mata, akhirnya akan panjang hisab pada hari akhirah. Ini bicara berkaitan dengan kelebihan orang yang fakir atas orang yang kaya. Dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hei Tuhanku, hidupkan olehmu akan daku miskin. Nabi SAW berdoa ni, hidup oleh kamu akan daku miskin, mana hal keadaan akunya miskin. Nabi minta Allah Ta'ala hidupkan Nabi dalam keadaan miskin, dalam keadaan miskin. Kita berdoa minta jadi kaya tau, minta jadi kaya. Hak Nabi mintanya miskin, bukan minta kaya. Bukan minta kaya. Dan matikan olehmu akan daku miskin, hal keadaan miskin. Ini kelebihan miskin, sebab Nabi sendiri minta. Nabi sendiri minta. Tapi sahabat Nabi kanan kiri, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukan di kalangan sahabat yang miskin. Kena letak oleh situ. Hak Nabi sallam ni dia nak ajar kepada ummah, yang mana ummah ni terkadang mereka hidup miskin. Tak usah bimbang, Nabi pun minta miskin. Nabi pun minta miskin. Tambahan pula, kalau kita hidup di akhir zaman, nak cari dunia yang yakin halal tu memang agak akhir zaman. Nak cari yang yakin halal, yang banyak kita ni syubhah. Yang banyak kita ni syubhah. Nak cari yang yakin halal. Hak yakin halal ni lah, barulah akan ada kedudukan maqam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita hidupan kita dengan dunia ni banyak syubhat, batu maqam tinggi juga atau bukan. Bab dahulu bicara bab perut anggota zahir dahulu kan. Bicara perut anggota zahir dahulu. Macam mana berkaitan dengan perut tu. Hak masuk dalam perut kita, hak yakin halal. Tidak ada yang syubhat, yang yakin halal. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin bicara perut pun agak panjang. Dia ada dalam lebih kurang 6 muka surat. 6 muka surat. Satu muka surat dalam kitab Minhajul Abidin, kalau dengan penuh hati ni 4 muka surat berkali. Dah. Satu muka surat dalam kitab Minhajul Abidin dengan kitab penuh bagi hati ni 4-5 muka surat berkali dah. Sebab kita ni dalam penuh bagi hati ni dia ada perenggang,
ada titik, ada koma, lepas tu ada senggang. Kan dalam Minhajul Abidin kan dia sekali gitu kan. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin bicara bab perut 6 muka surah. Panjang bicara hak berkaitan dengan yang yakin halal. Jadi kehidupan kita akhir zaman ni nak cari yakin halal. Nak cari yakin halal tu makna apa? Perjalanan yang cermat sungguh-sungguh, maka payah nak kaya di akhir zaman ni. Banyaknya akan miskin. Kehidupannya sekodar je. Sekodar je. Hak ni betul-betul cari kesucian hati. Kalau dengan pekerjaan duniawi kitanya, ialah pekerjaan kita pula bercampur lelaki dengan perempuan, banyak berlaku maksiat mata apa semua. Tapi ni cerita bab makan jadi tinggi juga pokok ni. Pokok ni lah hak mana pokok ni kadang-kadang kaya tu sendiri pun kadang-kadang pekerjaannya banyak yang syubhah. Bukan syubhah saja, campur juga dengan yang berdosa dalam pekerjaan tu sendiri. Tapi ni kalau dia beramal berzikir, cepat dia makan. Tu bukan. Tu bukan tu. Maknanya kalau betul-betul nak cari hak yakin halal, memang kehidupan akan jadi miskin. Hak ni betul-betul nak dapat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita kira balik apa yang ada di kita tu. Pekerjaan kita macam mana? Kita bermuamalah dengan orang yang macam mana? Kita banyak syubhah. Lagi panjang pembicaraan di pada masyarakat. Jadi hak Nabi minta ni betul-betullah dengan masa kita. Ini untuk mengajar kepada ummah, untuk menghiburkan hati ummah. Bukan berarti Nabi tolak kekayaan. Nabi tolak kekayaan macam mana? 2 orang anak perempuan Nabi dijodohkan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang terkena hartawan. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dijodohkan dengan 2 anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih kaya tu. Tapi Nabi minta ni, ini untuk ummah. Maknanya kalau kita hidup dengan miskin, kerana kita betul-betul nak pelihara perut kita daripada yang syubhat, kalau miskin pun tak apalah, Nabi pun minta miskin. Ini kelebihan orang yang miskin. Ni di akhir zaman ni, nak cari hak yakin halal. Dan wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam tergadah pada sisi Yahudi kerana hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab nafkah ahli keluarga Nabi, miskinnya Nabi. Ketika Nabi wafat, baju besi masih lagi tergadai pada si Yahudi yang tak sempat nak tebu. Mana apa? Nabi mati dalam keadaan miskin. Kemudian Nabi gadah baju besi dengan orang Yahudi itu, menunjukkan bahawa syariat kita boleh bermuamalah dengan orang yang kafir. Lepas tu Nabi gadah baju besi Nabi dengan orang kafir Yahudi. Yang kedua pula, kalau Nabi gadah kepada sahabat, tak ada sahabat yang terima. Sahabat beri duit saja je lah. Nabi bawa baju besi Nabi, jumpa dengan sahabat, nak gadah. Sahabat mana nak terima gadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat mana nak terima? Kalau minta dengan sahabat kau, sahabat pada duit saja je lah. Duit tak ada nak gadah-gadahnya. Nak ambil baju besi Nabi sebagai gadaian kerana Nabi berhutang. Sahabat mana yang sanggup? Itu hikmah dia lah. Kenapa Nabi gadah dengan orang Yahudi? Satunya,
menunjukkan bahawa sah bermuamalah dengan orang kafir, harus bermuamalah dengan kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena Nabi nak ngadang dengan sahabat, tentu sahabat tidak akan. Tapi nak ceritanya, Nabi wafat dalam keadaan miskin, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana miskin? Miskin yang zuhud, miskin yang sabar. Kaya yang zuhud, kaya yang syukur. Adapun kalau miskin tapi loba, tu orang fakir miskin yang loba, yang tomok atas dunia ni, hak ni paling mudah akan yang ni hak Nabi kata tu, hampir orang yang fakir kepada kekufuran. Orang yang fakir, yang miskin, kalau yang loba kepada dunia, hak ni mudah turut orang ni, mudah turut orang. Sebab apa? Sebab dia apa-apa, tapi hati dia loba, kasih, tomok akan dunia. Oh, ni bahaya. Sebab apa orang seumpama ni mudah dibeli oleh orang, mudah orang miskin macam mana? Kadang-kadang orang kafir pun mari tolong, dia terima. Ada orang miskin lah ni. Orang kafir pula beri bantuan di dalam gereja di contohnya, ada orang miskin lah ni. Sebab sebagaimana kita orang Islam, kalau ada orang kafir ditolong, memang kita ada tujuan nak menarik mereka kepada agama Islam. Sama juga dengan orang kafir, ditolong orang Islam yang fakir, bukan tolong saja, nak tarik orang Islam yang fakir tadi kepada agama kafir dia. Ini orang yang fakir lebih hampir kepada kekufuran. Orang fakir mana ni? Orang fakir yang tidak zuhud, orang fakir yang tidak sabar dengan kefakiran. Jadi orang fakir yang zuhud, yang sabar, tinggi kedudukan. Orang kaya yang zuhud, yang syukur, tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beza antara zuhud dengan fakir. Zuhud berpaling hati daripada dunia. Fakir papa ni orang yang tidak ada di tangan. Orang yang zuhud terkadang papa, orang yang zuhud terkadang kaya. Orang yang fakir terkadang zuhud, orang yang fakir terkadang loba, tomok akan dunia. Orang zuhud terkadang fakir, sahabat. Orang zuhud terkadang kaya, sahabat juga. Orang fakir terkadang dia zuhud, terkadang orang fakir yang tomok, loba akan dunia. Jadi zuhud lain, fakir lain. Itu perbezaan. Zuhud berpaling hati di dunia dalam keadaan kuasa nak dapat dunia, dan dalam keadaan dunia banyak di tangan. Orang fakir ni orang yang tidak ada dunia di tangan. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir itu, jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia, dan tiada ia loba pada bentuk harta, maka pangkat fakir, maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid. Orang yang zahid, sama ada orang zahid tu orang yang zahid, orang yang zuhud. Ini orang yang fakir tapi dia cukup apa dia ada, dia sabar. Ini lebih daripada orang yang zuhud, yang kaya termasuklah. Orang zuhud kaya ke, dia orang ni fakir yang sabar, dia memadai dengan harta yang ada. Itu hampir daripada pangkat orang yang zahid, orang yang berpaling hati daripada dunia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin.
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.